سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 9, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu, bermula mensyukurkan pendengar itu, memeliharanya, memelihara akan pendengar itu daripada mendengar yang dilarang. Memeliharanya, memelihara pendengar, memelihara daripada mendengar yang dilarang, seperti mengumpat, mengadu-ngadu dan segala perkataan yang tiada baik. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu. Pendengar ni sifat deria pendengaran yang Tuhan jadikan di kegendang telinga kita tu. Jadi minggu lepas cerita dah tu, pendengar, minggu lepasnya cerita penglihat, pendengar, penlihat. Kalau ikut bahasa kita kau tak faham tu. Pendengar ni para pendengar, penglihat ni hok tukang pandang tau. Masuk situ pendengar ni sifat deria pendengaran yang Tuhan jadikan di genggandang telinga. Kalau kata penglihat, deria penglihatan yang Tuhan jadikan di biji mata kita. Itu maksud pendengar di sini sifat deria pendengaran yang Tuhan letak di genggandang telinga kita. Ni ada kereta nak tubik ni, TAE 9393. Jadi mensyukurkan pendengar itu, mensyukurkan deria pendengaran yang Tuhan jadikan di kita. Mensyukur ni memeliharanya, menjaganya, menjaga akan pendengar tu lah. Akan nak bagi apa? Takkan nak cuma dengan mendengar tau. Bermula mensyukurkan mendengar itu, tak kena. Betul lah, mensyukurkan pendengaran yang Tuhan jadikan di telinga kita. Gitu dah. Pendengaran satu sifat yang Tuhan jadikan di telinga. Penglihatan satu sifat yang Tuhan jadikan di mata kita. Dia panggil deria. Dia panggil panca indera yang 5. Dia ada deria pendengaran, penglihatan, deria sentuh, deria bau, deria rasa. Dah. Dia panggil apa? Panca indera yang 5. Hawas al-khamsah, panca indera yang 5. Deria penglihatan, pendengaran, deria sentuh, deria bau, deria rasa, deria sentuh. Daripada deria sentuh kita tahulah benda tu kasar ke, licin ke. Itu deria sentuh. Kalau orang ni kalau kata mati dia punya ni, kena mati sebelah tu kan dia tidak ada rasa apa-apa kan. Orang kata hilang deria sentuh. Ada orang yang hilang deria bau, dia tak bau apa-apa. Ada orang hilang deria rasa, dia tak rasa apa pun, manis ke masin ke dia tak rasa. Ni dia panggil ada 5 deria. Macam contoh, kalau dalam cerita bab mukallaf, mereka yang diberati hukum syarak,
di kalangan yang baligh serta berakal dan sejahtera panca indera. Dipanggil sejahtera hawasnya, sejahtera panca inderanya. Mukallaf ni baligh sampai umur, berakal, kemudian sejahtera panca indera. Disebut lagi ni WMB 9159. Jadi mukallaf yang diberati hukum syarah, mereka yang baligh sampai umur, berakal, tidak gila, serta dia kata sejahtera panca indera. Panca indera ni ada 5. Sejahtera panca indera di sini maksudnya sejahtera penglihatan dan pendengaran. Kedua-dua tu. Sejahtera penglihatan dan pendengaran. Sebab bak deria sentuh, deria bau, deria rasa itu tidak berkait dengan untuk kita memahami. Deria yang berkait dengan untuk kita memahami adalah deria pendengaran dan deria penglihatan. Apabila seseorang tidak ada kedua-dua ni, tak ada kedua-dua ni, mata dia buta, telinga dia pekak, maka tidak mukallaf lah. Sebab nak diberati hukum macam mana? Sebab kedua-dua sumber untuk memahami perkara tu tak ada. Sebab kita boleh memahami perkara sama ada dengan penglihatan ataupun dengan pendengaran. Penglihatan pun tak ada, pendengaran pun tak ada, tak ada. Ada. Itu dia kata mukallaf orang yang baligh sampai umur, berakal dan sejahtera panca indera. Maksud situ 2 je. Panca indera ada 5, tapi maksud situ 2, iaitu penglihatan dan pendengaran. Kalau hilang kedua-dua, tidak mukallaf. Kalau penglihatan ada, telinga je bekak, mukallaf. Sebab dia boleh faham dengan penglihatan. Matanya buta, tapi telinganya comel, mukallaf. Sebab dia boleh faham daripada deria pendengaran. Dua-dua tak ada. Ni dua-dua tak ada asal ni. Bukan apabila tua kemudian penyakit kecil mani, ni mata pun kabur, hilang penglihatan, telinga pun kau lama kau pekak tak dengar gapo satu, tu mukallaf. Banyak yang pula kata tua dah sikit ni, mata pun buta tak nampak, telinga pun tak dengar gapo, tak wajib gapo-gapo. Tak. Dia sebab orang kata buta pekak ni daripada awal, daripada asal jadi seumpama tu. Saya pernah dengar orang cerita lah, jumpa tu tak pernah. Dia kata anak dia ke anak saudara dia ke, dah ingat ada ceritaan dia tu. Maknanya kita tak ada kedua-dua. Mata buta, telinga tak dengar. Ada. Tapi dia kata mati tu dalam umur belasang lah, dah silap cerita tu lah. Belasang pun kalau kira umur balik dah, kalau kira umur. Mana mati tu dah belum sampai umur 20-an lah. Tapi mana kalau kira umur balik. Tapi dari segi hukum tak ada lah. Sebab mata tak nampak, telinga mana apa, tidak ada deria penglihatan dan pendengaran. Jadi mana kalau kata sejahtera panca indera dia comel, lah mukallaf, panca indera penglihatan dan pendengaran. Jadi penglihatan ni sifat yang Tuhan letak di biji mata kita. Pendengaran sifat yang terletak di gengendam telinga. Macam contohlah, di kita ni Tuhan letak sifat kudrah, sifat tenaga di tubuh kita. Sebab tu kita boleh menggerakkan tubuh badan kita, kerana Tuhan letak sifat tenaga di tubuh kita. Jadi kita boleh melihat kerana Tuhan letak sifat penglihatan di mata. Kita boleh mendengar kerana Tuhan letak sifat pendengaran di telinga kita. Tapi pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, semua perkara tu makhluk Allah. Makhluk bekas sama sekali. Itu pegangan kita lah. Tapi disandarkan kita yang melihat, maka kita bertanggungjawab sendiri. Melihat perkara dilarang, kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Sebab apa? Sebab kita yang melihat. Sebab apa kata kita melihat? Sebab di mata kita Allah jadikan sifat penglihatan. Maka siapa yang melihat? Kamu yang melihat.
Kenapa kata kamu yang melihat? Kerana di kamu tu Tuhan bubuh sifat penglihatan. Maka bertanggungjawab sendirilah sebab kamu yang melihat. Tuhan letak di telinga kita sifat pendengaran. Jadi apabila kamu mendengar, kamu yang akan bertanggungjawab sendiri. Kita melakukan perbuatan, maka disandarkan perbuatan tu kamu yang lakukan, maka kamu bertanggungjawab sendiri. Sebab apa kata kamu lakukan? Sebab di kamu tu Allah letakkan kudrah, sifat tenaga. Jadi disandarkan penglihatan pada kita, pendengaran pada kita, perbuatan pada kita, sebab Tuhan letak dah sifat-sifat tadi di kita. Tapi sifat-sifat tu sendiri tak bekas sama sekali. Yang jadi kita boleh nampak setiap saat ni Allah yang buat, bukan sifat deria penglihatan yang Tuhan buh di mata. Yang kita berdengar sepanjang masa ni bukan kerana sifat pendengaran yang Tuhan letak di genggam telinga, tapi Allah yang menjadikan kita tu mendengar. Sama juga bukan sifat kudrah yang di tubuh kita yang menggerakkan tubuh badan kita, Allah yang menjadikan segala-gala perkara. Tapi kenapa kata kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang buat? Kerana di kita tu Tuhan letak sifat-sifat tadi. Tapi sifat tu bekas ke tak? Tak. Pula berarti setakat tu kan. Sebab apa kata kita melihat, kita mendengar, kita yang buat? Tuhan bubuh sifat di kita kan. Dan sifat tu bekas ke tak? Tak. Lepas tu tak apa kata kita buat? Sebab Tuhan bubuh sifat di tubuh kita. Budak musim situ duduk kita lah, tak nak jawab dah, tu setakat tu je. Jadi kita dikatakan melihat, kita dikatakan mendengar, kita dikatakan buat, maka kita bertanggungjawab sendiri. Sebab apa kata kita melihat? Sebab ada Tuhan letak ada sifat penglihatan di mata kita. Kenapa kata kita mendengar? Sebab Tuhan letak ada sifat pendengaran di telinga kita. Kenapa kata kita buat? Kerana Tuhan letak sifat kudrah di tubuh badan kita. Maka kita yang mendengar, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang buat. Kita bertanggungjawab sendiri. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat lah. Manfaat atas kebaikan yang engkau lakukan dan mudarat atas kejahatan yang engkau usahakan. Sebab apa? Sebab engkau Tuhan letak dah sifat-sifat tadi. Adakah sifat tu bekas? Tidak sama sekali. Semua berlaku perbuatan Allah. Kenapa kata engkau buat? Sebab di diri kita ni ada Tuhan letak dah sifat-sifat tu. Faham tak kata je? Jadi sini ceritanya Tuhan letak dah di nak cerita bab anggota yang kedua ni mencarakan telinga. Telinga ni bukan mana cuping telinga ni. Telinga yang Tuhan kau ni bahagian yang kedua ni, anggota yang kedua bertujuan anggota telinga. Makna telinga bukan cuping telinga. Makna telinganya sifat pendengaran yang Tuhan jadikan di telinga kita. Yang mana sifat pendengaran yang Tuhan jadikan di telinga kita ni ada kegunaan untuk kehidupan dunia, ada kegunaan untuk melakukan bekal akhirat. Mana apa? Daripada sifat pendengaran tu. Yang mana daripada pendengaran ni banyaknya bawa kepada faedah manfaat akhirat. Contoh ni kita dengar kadang-kadang. Nah, kita dengar hak mendengar, belajar tu serta dengan melihat. Sekurang-kurangnya kita mendengar, itu perintah wajib kepada kita tu. Kita biasa dengar kan hak adi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi' fatahlik tu. Kita dengar semua tu perintah wajib daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kamu menjadi orang yang berilmu. Wajib kita menjadi orang yang berilmu. Kalau ilmu tu ilmu fardu ain, wajib kita kewajipan atas kita kewajipan fardu ain. Kalau mengetahui itu ilmu fardu kifayah, wajib atas kita sebagai kewajipan fardu kifayah. Wajib kita kena pandai. Wajib kita kena kun aliman, hendaklah kamu menjadi orang yang berilmu. Perintah. Jadi orang yang berilmu. Pandai mesti. Hak pandai fardu ain, kewajipan tu fardu ain lah. Kalau hak pandai tu secara mendalami fardu kifayah, tuntutan pandai tu tuntutan fardu kifayah lah. Dalam bab agama tak ada. Tak pandai tak ada, itu kewajipan pandai tu.
Kemudian nak pandai ni bukan boleh pandai selalu. Au muta'alliman, belajarlah. Perjalanannya belajar. Muta'alliman ni belajar menggunakan pendengaran dan penglihatan. Ada kitab, ada catatan. Belajar pun tidak. Au mustami'an, ataupun mendengar. Ni telinga. Hak ni hak last sekali. Mendengar. Tak ada telinga dia panggil. Tak ada telinga. Mana apa? Tak ada kitab, tak ada catatan, tak ada telinga. Sebab apa? Sebab masuk dalam tu, ilmu yang masuk tu lekat lalu dah. Tak ada masalah lah. Masuk lekat, masuk lekat. Tak payah nak muta'allimang lah. Tak payah nak ada kitab, tak payah nak catat. Sebab apa? Masuk lekat, geliga. Dah, geliga dah. Jadi mustami'an paling kurang mendengar. Ni mendengar ni besar manfaat daripada anggota yang kedua, telinga. Wala takunir rabi', jangan jadi orang keempat. Fatahli, maka binasa, rosak binasa. Jangan jadi orang keempat. Atau kita maklum belaka. Pandainya tidak, belajarnya tidak, dengar pun tidak. Kadang-kadang pengajaran tu ada, kadang-kadang pengajaran tu ada, tapi tidak istimak dia panggil, tidak tuntut dengar di wahal lain. Ini satu nyakit juga. Mustami'an. Mustami'an ni istimak ni orang yang ambil dengar. Aliman au muta'alliman au mustami'an. Mustami'an ni istimak, mana apa ni? Tuntut dengar, ambil dengar, itu kewajipan. Ada orang memang pendengaran orang mengajar tu masuk di telinga, tapi dia buat kerja lain. Dia tak heran. Hak ni masuk golongan yang keempat. Wala takunir rabi', jangan jadi orang keempat. Hak tu binasa. Ya, dia macam-macam peseng. Walaupun duduk dalam majlis ilmu sekalipun, bukan semestinya mustami'an. Dia tidak ada istimak. Dia ada panggil samak saja. Samak ni masuk pendengaran, masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri, dia tak ambil heran pun. Apa yang kata tak ambil heran. Dia duduk khayal, dia duduk baca Quran, dia duduk berzikir, dia duduk buai, dia duduk khayal. Ada ni pula buka telefon, buka macam-macam. Sebab apa? Dia tidak ada istimak. Dia tidak masuk dalam panggil mustami'an, orang yang tuntut dengar. Walaupun terkadang duduk dalam majlis ilmu sekalipun. Sebab tu Nabi kata dah, yulhamu su'ada wa yuhramul ashqiya, akan dikurniakan ilmu kepada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga, dan akan dihalang ilmu daripada orang yang celaka, ashqiya, syaqiyun, orang yang Tuhan takdirkan pada azal di kalangan ahli neraka. Tuhan akan halang ilmu. Walaupun kebetulan duduk dalam majlis ilmu sekalipun, bukan nak duduk majlis ilmu, bukan nak duduk majlis ilmu, hanya nak datang semai berjemaah sahaja. Orang yang sibuk mari mengajar, hanya setakat nak bertugas sahaja. Orang sibuk mari nak mengajar. Maka adakah jadi muta'alliman? Tak sama sekali. Mustami'an, tuntut dengar? Tak juga. Tak ambuh. Itu semua susunan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagian masing-masing. Ini cerita hak di majlis ilmu dari segi pegangan kita seumpama tu. Tapi orang duduk tahap ni jangan duduk sandar ke Tuhan pula. Sebab apa? Ini perkara yang dicela pada syarak. Golongan yang keempat, golongan yang binasa dipanggil fatahlik, jadi binasa. Yelah, kalau ajar bab pegangan, kalau ajar bab tasawuf ni tak pernah nampak. Kalau ajar bab fiqh boleh nampak Kalau ajar bab fiqh, ada orang tu betul-betul nak belajar, dia pun di semayang dibaiki. Ada orang tak heran. Ada orang ni pula dia tupu juga, tapi cuma dia tak sedar je hak dia buat, hak peseng tu dia buat. Ada kat balas tu. Yelah, mengajar ni kadang-kadang sebut secara umum kan. Sebut secara umum ni yelah, semayang balas tu dak comel. Siapa dia? Orang tak perasan dia sebenarnya. Tapi biasanya kalau bab semayang lah, boleh tengok. Boleh tengok. Macam kita semayang Jumaat. Ingat dah itu cerita semayang Jumaat. Nak tengok kita ni makmum, imam berpindah rukun, jangan duduk lorak-lorak sangat.
hak nyata terangnya daripada i'tidal, nak tu pada sujud tu. Kayak gini isyak nak semayang kayak gini. Siapa hak logat tu tak apa nak ni, tak faham lah tu. Ataupun tidak mustami'an lah tu. Ke mana? Cerita itu masa baca bab semayang jemaah muafiq masbuk tu kan. Kan makmum kan nak berpindah rukun, seeloknya tunggulah sampai ke imam, sampai di rukun yang imam pindah, ubur dahil latar, makmum pun geraklah, jangan duk berlomba dengan tu imam. Nanti isyak kita semayang isyak ni. Sebab masa tu kuliah hanya satu saja, lepas isyak belum ada kuliah. Jadi kuliah bab fiqh muafiq masbuk tu kuliah maghrib. Jadi isyaknya nak semayang ni. Kalau hak betul-betul mustami'an, nampak beza. Tapi kalau hak tak ambil heran, sama laju dengan tu imam. Tu imam siapa lutut latah, dia pun siapa lutut latah juga. Panggil apa tu? Tidak mustami'an. Tambuh. Tapi ada di situ ke tak? Mungkin ada. Tapi kenapa? Kerana tidak mustami'an lah. Tidak tuntut dengar. Kewajipannya mustami'an, tuntut dengar. Maka apa? Masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Masuk ke dak tak ada tinggal kanan. Kan? Jadi nak mustami'an tu mari daripada manfaat daripada sifat pendengaran yang Tuhan jadikan di kita, di telinga kita tu. Nak cerita bab sifat pendengaran itu kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bayangkan kalau telinga kita kau lama kau berat, kita dalam tengah belajar payah kadang-kadang. Payah. Yalah orang mengajar dia pun nak nakak payah sebab apa? Pendengaran dia kurang jelas. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan beri sifat pendengaran kepada kita, kena jaga moleklah. Kita gunakan untuk manfaat akhirat, kerana terdahulunya banyak faedah pendengaran ni, faedah hak jenis akhirat. Hak dunia pun banyak, tapi hak banyaknya faedah hak akhirat. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu, mensyukurkan sifat pendengaran yang Tuhan letak di telinga kita tu, memelihara akan pendengar tu lah, akan sifat yang Tuhan letak di telinga kita tu, daripada mendengar yang dilarang. Mendengar yang dilarang. Mana contoh misal yang dilarang ni? Seperti mengumpat dan mengadu-ngadu. Ni misal pada yang dilarang. Mana apa ni? Mendengar orang yang mengumpat. Adapun mengumpat itu bahagian lidah, itu anggota yang ketiga bahagian mengumpat. Ini misal yang dilarang. Misal yang dilarang mengumpat. Yang kita naknya memelihara daripada mendengar yang dilarang. Mana apa? Memelihara daripada mendengar orang mengumpat. Maksudnya gitulah. Seperti mengumpat ni bukan misal kepada memelihara daripada mendengar yang dilarang. Ini misal apakah perkara yang dilarang. Yang dilarang contohnya seperti mengumpat. Jadi mensyukuri nikmat telinga ni, pendengaran ni, dengan bahawa memelihara daripada mendengar umpatan tu. Jangan duk dengar orang mengumpat, kita jangan dengar orang mengumpat ni. Hak mengumpat tu bahagian lidah. Ni hak mendengar ni bahagian telinga. Yang mana kadang-kadang kita ni tak sedar. Kita kata, kita tak capur, kita tak komen apa-apa, kita dengar saja je, dia kata. Dengar tak apa, dengar je. Kita tak sapuk-sapuk, tak tambah-tambah, tak kata apa, kita cuma dengar saja. Dengar saja. Dengar apa tu? Dengar umpatan. Yang mengumpatnya orang tu je. Saya tak mengumpat, saya dengar je. Walahal orang yang mendengar sama dengan orang yang mengumpat. Nabi kata al-mustami'u syarikul qail wa huwa ahadul mughtabaini. Bermula orang yang mendengar umpatan bersyarikat, bersekutu dengan orang yang mengumpat. Dan orang yang mendengar umpatan tu salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Wa huwa ahadul mughtabaini, dan ia orang yang mendengar umpatan tadi tu salah seorang daripada dua orang yang mengumpat.
Faham tak? Yang bercakapnya seorang, yang mendengarnya seorang. Tiba-tiba Nabi kata orang yang mendengar ni adalah salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Jadi dua-dua tu panggil ngumpat belaka. Kita kata kita tak mengumpat. Tak, Nabi kata orang yang mendengar adalah salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Mana apa? Sama-sama je. Bersyarikat sama je. Kongsi sama je. Sebab tanpa kita yang mendengar, orang yang mengumpat tidak akan boleh mengumpat. Kalau cakap seorang diri, tu kena masuk wak jaring lah tu. Kena masuk wak jaring. Tak. Ada lagi wak jaring? Ada? Wak orang dah betul lah tu. Maknanya orang tu jadi mengumpat kerana kita yang ambil dengar. Maknanya dua-dua tu sama sahaja. Di situ ada dua orang yang mengumpat. Walaupun yang bercakap hanya satu orang tu hanya tak ada telinga saja. Nabi kata wa huwa ahadul mughtabaini, dan orang yang mendengar tadi salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Lepas tu macam mana dia mengumpat, kita tak mau dengar, larilah. Kita lari. Kita lari. Sapalah dia cakap benda lain baru kita duduk. Hak Tuhan kata fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Jangan kamu duduk bersama dengan mereka sehingga mereka cakap benda lain. Dia cakap mengumpat. Bang akak punggung. Akak punggung lah. Kita pergi rumah dia ni ada hak. Tiba-tiba dia nak mengumpat, kita pun akak punggung balik. Banyak kerja di rumah. Tapi kalau dia mari rumah kita pula, kita akak punggung di dapur, banyak kerja di dapur, dia balik kan. Dia cakap molek-molek, mari rumah kita. Cakap molek, dia pun mana dengar nak dengar dak cerita. Cerita gapo pula ni, ada orang cerita orang. Gini lah. Kita banyak kerja di dapur. Dia masuk dapur. Lepas tu dia pun terkebil-kebil. Dah. Terkebil-kebil. Biar dia terkebil-kebil. Itu masuk dapur. Dia pun balik. Lah tu. Kalau tak tunggu cengok situ, tu bukan dia tu. Kalau kita pergi rumah dia, kita pun akan bunga balik. Sebab apa? Nyakit kita ni. Tak mau dengar benda gitu. Dia nak cakap orang mengumpat. Kita pun akak punggung lari balik. Kalau kita pergi rumah dia. Kalau kita duduk tepat bukan rumah kita, bukan rumah dia, tempat kerja ke apa ke, dia ngumpat je, kita pun kali tepat lah. Dia kata tak boleh, dia kata tempat kerja yang sama. Meja sebelah-sebelah je, contoh. Tempat kerja yang sama. Dia bagi sungguh lah cara orang. Ngumpat orang. Lepas tu ni nak akak pun orang kerja kita situ. Nak akak meja orang meja kita situ, bilik kita situ. Nak kira orang pula tu. Nak kira ni. Kalau kita berkewajipan nak tegah, kita berkewajipan cegah. Faham tak? Ini kewajipan pada kita ni. Sebab apa? Ini benda mungkar. Tengok benda mungkar, kita wajib kena cegah. Cegah lah. Tak sudah ngumpat korang kau tak pada lelah dia agak akhirat lagi. Cegah gitu. Tapi kalau kita ni apa ngapa tok makan cekok. Tok makan cekok. Ni pesan dia ni, kalau kita tegur jadi balah situla misalnya. Ataupun kita ni lemah. Dia tak ada apa-apa pun, tapi kita ni lemah. Kita lemah, nak tegur tu kita tak berani, lemah halik kita. Sekurang-kurangnya kita benci di hati. Itu selemah-lemah iman tu, benci di hati. Tapi persoalan tadi sepatutnya kita beralih tempat lah, kita pergi tempat lain. Tapi nak pergi tempat lain mana, situlah tempat duduk kitanya, situlah tempat kerja kita. Kewajipan kita cegah tu, kita tak mampu. Akhirnya kita tak kenang di hati, itu iman yang lemah. Jadi maknanya kita tak mampu menunaikan kewajipan cegah benda-benda mungkar. Tapi kalau kita cegah, kita tak dengar juga, ataupun memang lemah halik kita tak berani nak nasihat,
kita masih duduk tempat yang sama, kita jangan dipanggil istima'. Mustami' tadilah, jangan istima', jangan ambil dengar. Setakat dia panggil sama'un. Sama' ni mana apa? Pendengaran tu mari di telinga, tapi kita tak ambil heran. Maka kita tak terbabit. Faham tak? Jangan istima', jangan ambil dengar, jangan tuntut je dengar. Tapi kalau dia bercakap, dia mengumpat, dah duduk tempat yang sama, nak beralih tak boleh, nak berpindah tak boleh, mana kita tak akan terbabit kalau kita tidak tuntut. Sebab apa? Kita tak ambil tahu pun sama ada kita berzikir dengan lidah, sama ada kita berzikir dengan hati, sama ada kita fikir perkara-perkara yang lain. Contohnya kita tak heran pun kepada dia cakap, maka kita tak masuk dalam ni mendengar orang yang mengumpat. Sebab kita tidak istima', kita tidak tuntut dengar, cuma terdengar kerana kita duduk tempat yang sama. Contohlah kita kata kita naik kereta ni, kalau kereta kita berhentilah, suruh dia naik taksi kalau kereta kita kau. Tapi kalau kereta dia, kita berhenti naik taksi mana bolok nak berhenti tengok tepi biar bahaya pula kita. Dia pun bercakap, kita buat senyap, kita fikir perkara lain, kita berzikir ke, kita fikir perkara lain ke, kita tengok ke kanan perjalanan, dia cakap kita tak ambil tahu gitu, maka tak babit dengan kita. Sebab apa? Kita panggil tidak istima', kita tidak tuntut dengar. Kalau kata istima', kita tuntut dengar, barulah kita bersyarikat. Tadi tu bab belajar tadi tu kan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Kewajipan kita ni ambil dengar pengajaran orang tengah mengajar, jangan buat kerja lain. Itu kewajipan tadilah. Mai masjid ni bukan hanya nak berjemaah, mai masjid ni bukan hanya nak bertugas, kita nak menunaikan kewajipan. Ambil dengar tu kewajipan kita. Mustami'an dipanggil ambil dengar. Tapi kalau tidak ambil dengar, masuk tak tahu satu. Ini sama lah, kita dah tahu apa dia cakap. Sebab apa? Kita dah heran apa dia cakap. Tu dia panggil tidak istima', maka kita tidak bersekutu sama dengan orang yang mengumpat. Tapi takut tak tahan alik kita, bunyi sedap aja. Mula-mula orang nak kata saat ni, oh kita minta diulang balik dah lah. Dah saat ni kita tak pergi dengar, kita sama-sama, tapi punya sedap dia kata kat orang ni. Cuba ngoyak mula. Dah saat ni, Allah saat ni buat lebar sekejap, tak eram kata buah. Sekarang kawan tu ulang pula 2 kali ngupak pula kawan tu. Dah kita nak suruh diulang balik, sebab kita dah istima' tak ambil dengar saat ni. Paruklah jadi balak tu. Itu benda nafsu belaka tu. Benda sedap belaka. Mengumpat ni benda sedap. Nafsu sedap. Akhirat lagi kau berat nafsu sedap. Sebab tu mengumpat ni payah nak tinggal. Walaupun kita orang belajar pun nak tinggal. Kadang-kadang bukan kata turun masjid, turun surau, mengumpat luar, atas masjid surau pun boleh ada. Kalau tulang tak ada benda, boleh nak cerita. Ya, dia pergi sebelah, mau dengar tak cerita anak orang tu atas masjid, atas surau. Itu semua berkait dengan anak Adam belaka tu, berkait dengan anak Adam. Itu dosa berkait dengan anak Adam. Sehingga kan kita yang terbabit sama mendengar umpatan, kita kena minta maaf. Kita kena minta maaf juga. Walaupun bukan kita yang mengumpat, cuma kita minta maaf kerana kesalahan kita mendengar umpatan. Kemudian siapa yang mengumpat itu bukan urusan kita. Kita hanya mendengar, tapi kita sama dengan yang mengumpat. Kesalahan dengan anak Adam, kita kena minta maaf kerana kita mendengar umpatan. Itu kesalahan sebelah kita. Kemudian siapa yang mengumpat itu bukan urusan kita. Kalau kita pergi cerita pula ke dia, takut jadi namimah, mengacung pula, jadi pelaga orang atau nyakit lain pula, balah dia pula nanti. Yang hanya kita minta maaf sebelah halik kita kerana kita mendengar umpatan.
Siapa yang umpat saya seumpama tu, tu minta maaf lah, tu bukan urusan kita. Urusan kita, kesalahan kita kerana kita ambil dengan umpatan. Faham tak? Lepas tu siapa yang mengumpat, tu tunggu dia minta maaf. Kata tunggu dia minta maaf. Sama ada minta maaf sekarang ataupun nak minta maaf di padang mahsyar, tu tak ada apa-apalah, bayar dengan pahala. Hal kitanya mendengar umpatan, kita hanya minta maaf betul hal kita, kesalahan kita. Siapa yang mengumpat, itu bukan urusan kita, itu urusan yang mengumpat dengan orang yang diumpat, itu urusan dia, bukan urusan kita. Lepas tu pula, terkadang kita ni mengumpat, mendengar umpatan, kadang-kadang apa mengumpat tu pun salah, kita tak kenal apa dia mengumpat ni. Umpatannya apa dia umpatan? Apa dia mengumpat? Kadang-kadang kita tak kenal mengumpat ni. Kita tidak mengumpat, kita kata benda sebenar. Tu jelas-jelas tak reti apa dia mengumpat. Mengumpat ni Nabi kata, zikruka akhaka bima yakrah, menyebut oleh kamu akan saudara kamu, saudara seagama, dengan perkara yang ia benci, itu mengumpat. Maka sahabat pun tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, macam mana pula kalulah apa yang aku kata ni memang ada di saudara aku. Mana kita kata ni benda sebenar lah ni. Sekarang ni Nabi kata mengumpat, zikruka akhaka bima yakrah, menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan perkara ia benci. Lepas tu sahabat bertanya balik lah, macam mana pula kalaulah apa yang aku kata ni memang ada di dia. Ni kata sebenar ni kata ni tak ngumpat sebenar. Ni sahabat tanya sebenar ni. Maka Nabi pun jawab, in kana fihi ma taqul faqad tabtahu, jikalau ada di saudara engkau ni perkara yang engkau kata, itulah dipanggil mengumpat, engkau mengumpat akan dia. Kalau tidak ada, itu dipanggil tahmah, fitnah. Jadi hak sebenar tu mengumpat. Kita kata tak mengumpat, kita kata benda sebenar. Hak sebenar tu mengumpat. Tak sebenar, fitnah, berat daripada mengumpat lagi. Lepas tu lagi, ni kadang-kadang salah faham. Kita ni tak ngumpat, kita kata kat depan lalu, kita saung kat depan lalu, kita tak main kata kat belakang. Kata kat belakang, kata sebelah belakang ni dinamakan mengumpat. Mengumpat bayar di hari akhirat, kena minta maaf. Kita pesan kita saung kat depan, kata kat depan batang hidung, tak main kata kat belakang. Sebab kalau kata kat belakang mengumpat, misalnya satu lagi kejahilan orang panggil. Mengumpat bukan kata kat belakang, mengumpat kata akan saudara engkau dengan benda yang dia benci, sama ada kata di depan ataupun kata di belakang. Nabi dah kata mengumpat kata di belakang akan saudara engkau dengan perkara yang benci, bukan? Cuma ulama tambah, dia ada qaid li ta'mim. Macam mana? Nabi kata menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan perkara yang ia benci. Perkara yang benci ulama pun qaid pulaknya, jikalau ia mendengar. Fahamnya kata kat belakang, bukan. Sebab sekarang ni kita kata benda yang saudara kita benci, benda hak dia tak kenal, hak dia tak berahi, kita kata seumpama tu, kalau dia ada situ memang dia tak berahi lah. Tu ngumpat, terang-terang ngumpat. Tapi kalau dia tak ada, kita kata belakang, macam mana dia nak benci apa yang kita kata sebab dia tak dengar. Ni kata kat belakang takut tak panggil ngumpat. Sebab Nabi kata sebut oleh engkau akan saudara engkau dengan perkara hak dia benci, hak dia tak berahi, kita kata ke dia. Tapi kalau kata depan, sahih mengumpat. Tapi kalau tak dengar, sebab kita kata kat belakang, macam mana nak benci sebab dia tak dengar apa yang kita kata ke dia. Walaupun dia tak dengar sekalipun, sebab kita kata belakang, kalau dia dengar dia benci ke tak?
Kau dengar mesti tak berahi semua betul. Ngumpat juga. Mana apa ni? Kata kat belakang ngumpat juga. Kata kat depan sahih ngumpat. Kita pergi bahang salah faham. Kata kat belakang ngumpat, kata kat depan dah. Gimana? Ulama qaid jikalau ia dengar. Sebab apa ulama qaid gitu? Qaid nak umumkan. Maknanya sama ada dia beci ke tidak beci ke, dia tak beci lah sebab dia tak dengar. Kalau dia dengar beci ke tak? Kalau dia dengar memang dia tak berahi kata gitu ke dia. Ngumpat Tapi kalau dia dengar, tu terang-terang lah. Hak dia tak berahi tu memang tu terang-terang mengumpat. Tak kita ni kadang-kadang kita tak main ngumpat-ngumpat kata kat belakang ni. Payah dia akhirat kita pakai saung kat depan. Kita kata kat depan. Tu salah faham. Jadi macam mana kita nak jaga agama kalau apa benda suruhan, apa benda larangan pun kita tak kenal. Suruhan kita tak kenal jelas, larangan pula kita tak kenal jelas. Akhirnya kita salah faham. Jadilah terkadang kita bukan mengumpat, kita kata benda yang sebenar. Tu memang tak betul. Faham seumpama tu. Kita tak mengumpat, kita kata kat depan lalu. Tu lagi satu perkara lagi tu. Di hadapan dia akan ceritalah apa dia takrifan mengumpat. Si nak cerita bab hanya mendengar umpatan. Jadi syukur nikmat pendengaran dengan bahawa memelihara daripada mendengar yang dilarang seperti mengumpat mana mendengar umpatan. Kalau orang mengumpat, kita kalau kita mampu dan menjadi kewajipan kepada kita kena cegah, kita kena nasihat. Jadilah, tak payahlah. Tambahan pula hak kita nak hak kamu nak kata, hak kamu nak umpat ni orang yang kamu tak suka. Kalau orang tu kamu tak suka, umpat apa ke dia? Kita umpat ke dia, kita sebenarnya sedekah pahala ke dia, kita beri pahala ibadat ke dia. Jadi orang tu kita tak berahi kan. Kalau kita tak berahi, apalah pahala yang kita buat susah-susah nak beri ke dia. Mana? Mana pandangan kamu dengan orang tu? Minta maaf, kita tak apa berahi ke dia, tak mau beri pahala ke dia. Jawab gitu lah. Orang yang kita tak berahi, kita nak jamu teh, pergi kedai kita belanja teh dia, kita akan belanja teh ke dia. Sebab apa? Kita tak berahi ke dia, tapi kita belanja pahala. Teh kita tak belanja, tapi pahala kita beri ke dia. Beri sama pahala ke dia. Ini kisah seorang aulia. Dia biasa bangun malam semua. Dia bangun malam satu malam ni tak bangun. Jadi isteri dia pun tanya, kenapa satu malam ni tak bangun? Dia kata tak payah bangun dah, pahala boleh dah untuk malam ni. Sebab apa? Orang umpat dia, orang beri pahala dah ke dia, tak payah bangun dia kata. Ini Tuhan kurnia ke dia lah. Nak cerita tiap-tiap malam dia bangun, satu malam tak bangun sebab apa? Sebab dia kata orang umpat dah dia, orang beri pahala dah ke dia, tak payah bangun ibadat lah. Sebab apa? Pahala free mari dah. Lepas tu orang hak beri pahala ke orang tu pula, itulah hak paling cerdik sekali, beri pahala kepada orang yang ia benci. Lepas tu kata Abdullah Al-Mubarak kata, jikalau aku ni mukhtaban, lau kuntu mukhtaban, kalau aku ni jina bayi mengumpat, la aghtabtu walidayya li'annahuma haqqu bihasanati. Kalau aku ni jadi bayi mengumpat, nescaya aku akan mengumpat kedua orang tua aku sebab mereka lebih berhak dengan pahala kebajikanku. Kalau aku ni bayi mengumpat, jangan salah faham. Nak ngumpat boleh, ngumpat mak ayah ajeng gitu. Maknanya dia kata kalau aku ni jenis bayi mengumpat ke orang, aku tak akan ngumpat orang lain, aku akan ngumpat mak ayah aku sebab mak ayah aku lah lebih berhak dengan pahala kebajikan yang aku lakukan. Kalau nak mengumpat ni tak kita pergi mengumpat, beri pahala kepada orang yang kita tak berahi. Ni ke paling tak cerdik lah. Mana tak usah duk cara, tak berahi tak usah duk cara. Jadi seperti mengumpat dan mengadu-ngadu, mendengar orang yang mengadu-ngadu dan segala perkataan yang tiada baik. Kita berhenti di dan mengadu-ngadu, mendengar orang yang mengadu-ngadu, orang yang panggil apa? Orang yang pelaga orang. Orang yang panggil apa? Batu api. Panggil tak? Batu api, orang yang mengacung. Mengacung ni lebih berat daripada mengumpat. Mengacung ni dia
nak jadi panah, biar jadi orang paloh. Namimah dia panggil, orang yang mengadu-ngadu, orang yang mengacung. Ini pun di antara dosa besar, dosa yang lebih besar daripada dosa mengumpat. Mengumpat dosa dah, mengadu-ngadu lagi berat daripada mengumpat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.